bantuan secara sekali bayar atau one-off kepada rakyat yang terjejas akibat COVID-19 dan grade hakiki Perjawatan Guru Besar dan Penolong Kanan Sekolah Kebangsaan antara isu yang dibangkitkan dalam persidangan hari ini. Untuk butiran lanjut, kita terus saja ke Parlimen bersama Ridwan Hussein. Silakan Ridwan. Baik, terima kasih Azaria. Kertas cadangan penambahbaikan tadbir urus sekolah secara menyeluruh masih di peringkat kajian kebolehaksanaan. Timbalan Menteri Pendidikan Muslimin Yahya berkata ia juga bagi meneliti impak keseluruhan kepada skim perkhidmatan perguruan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. KPM telah menjadikan kertas cadangan penambahbaikan tadbir urus sekolah secara menyeluruh. Penambahbaikan ini melibatkan penstrukturan semula fungsi dan grade jawatan pentadbir sekolah, termasuk allowance, struktur orientasi dan pentadbiran, termasuk jawatan guru serta anggota kumpulan pelaksana AKP. Kertas cadangan ini telah dikemukakan kepada agensi pusat pada 23 Disember 2019. Buat masa ini, agensi pusat masih dalam peringkat penilaian untuk memperhalusi cadangan yang dikemukakan oleh KPM. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Jempol Datuk Muhammad Salim Muhammad Sharif di Dewan Rakyat pagi tadi. Jelasnya, sememangnya wujud keperluan untuk menambah baik Perjawatan Guru Besar dan Penolong Kanan Sekolah Rendah berdasarkan grade hakiki golongan itu ketika ini masih rendah, iaitu pada grade DG 32 hingga DG 40 mengikut grade dan kategori sekolah. Ia juga selari dengan dasar pensiswazahan guru dan skim perkhidmatan bersepadu yang ingin memenuhi keperluan perkhidmatan selain mencapai aspirasi dasar pendidikan negara. Sehingga Julai lalu, 6,587 guru besar atau 86% berada di grade siswazah DG 41 hingga DG 42, manakala 16,549 atau 80% guru penolong kanan berada di grade siswazah DG 41 hingga DG 48. Kerajaan terus komited dalam mengurangkan tekanan beban kewangan rakyat melalui pelbagai pakej rangsangan dan pemulihan ekonomi, termasuklah pemberian bantuan bersifat sekali bayar atau one-off sejak dilanda pandemik COVID-19. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata sehingga 23 Oktober lalu sebanyak 11.9 bilion ringgit telah pun disalurkan melalui bantuan berkenaan dan telah dimanfaatkan oleh 16.3 juta penerima. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan untuk memberi kelegaan sementara ataupun temporary relief dengan izin kepada rakyat bagi menampung kos keperluan harian adalah BPN dan tambahan RM100 pada one-off BSH. Bantuan tunai one-off kepada golongan yang mudah terjejas meliputi OKU, ibu tunggal serta sukarelawan khidmat bantu di rumah. Selain itu, bantuan tunai one-off juga turut disalurkan kepada golongan pemandu taksi, pemandu pelancong, pemandu bas pelancong dan pemandu e-hailing serta bantuan khas kepada pelajar di IPT. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Jerantut Datuk Ahmad Nazlan Idris. Jelasnya, pemberian diskaun bil elektrik, pengecualian bayaran sewa rumah juga dilihat sedikit sebanyak mampu mengurangkan beban golongan rentan dan kurang berkemampuan. Sebanyak 11.9 bilion ringgit subsidi upah telah diluluskan melalui program subsidi upah PSU dan PSU 2.0. Ia telah memanfaatkan lebih 322,000 majikan serta lebih 2.6 juta pekerja. Penutupan sekolah di seluruh negara dibuat berdasarkan analisis data kes positif, kontak rapat dan kuarantin dalam kalangan murid, guru serta warga sekolah yang semakin meningkat. Menteri Pendidikan Dr. Razi Jidin berkata data kementeriannya mendapati kehadiran murid ke sekolah akan terjejas apabila terdapat kes positif di sesuatu kawasan meskipun terletak di negeri yang tidak mencatatkan kes positif COVID-19 yang tinggi. Dalam jawapan bertulis kepada Dewan Rakyat, beliau berkata,
Penutupan itu juga berdasarkan kadar ketidakhadiran murid, ekoran kebimbangan ibu bapa terhadap keselamatan anak mereka. Penutupan sekolah di Perlis, Pahang, Kelantan dan Sarawak membabitkan seramai 1.09 juta murid, 99,491 guru dan 20,438 kumpulan pelaksana. Jumlah itu jelasnya signifikan dalam membantu Kementerian Kesihatan serta petugas barisan hadapan dalam membendung penularan COVID-19. Langkah itu juga penting bagi memastikan sesi persekolahan pada tahun 2021 dapat dimulakan dalam keadaan selamat seperti dijadualkan. Mengulas isu penangguhan peperiksaan awam, beliau berkata, keputusan itu mengambil kira pengajaran dan pembelajaran PDP yang terjejas sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan antara Mac hingga Jun lalu. Belanjawan 2021 dilihat sebagai satu belanjawan yang mampu membantu rakyat melalui pelbagai cadangan untuk memindahkan kewangan kepada tangan rakyat sendiri seperti Bantuan Prihatin Nasional BPN. Ahli Parlimen Berkan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak berkata pemberian BPN akan meneruskan pendekatan kerajaan terdahulu ketika memperkenalkan Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM. Saya berterima kasih pada kerajaan atas pengumuman Bantuan Prihatin Nasional. Ini membuktikan pendekatan kerajaan terdahulu dengan memperkenalkan BRIM terbukti sangat membantu rakyat, terutama golongan B40. Rata-rata penerima BRIM marah pada kerajaan PH apabila memberhentikan seketika bantuan tersebut sebelum meneruskan dengan kadar yang lebih rendah di bawah BSH. Bekas Perdana Menteri itu bagaimanapun berkata jumlah BPN yang diumumkan dalam belanjawan itu perlulah ditambah sehingga RM2,000. Turut perlu dipertimbangkan kerajaan termasuklah pengurangan yuran pengajian kos pelan data internet selain bantuan terus kepada golongan M40. Dengan itu, sekian saja laporan yang boleh saya bawakan dari Parlimen. Kita kembali bersama Azaria untuk berita selanjutnya.